Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar anda semua, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian? Anda bersama dengan saya dalam rancangan Rauhah Imam 1, dan pada kali ini anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Suhaili, Imam 1 Masjid Daerah Utama Kuantan, Masjid Tengku Ampuan Afzan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, sembang-sembang kita dalam kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan kehidupan. Sama ada kita sedar ataupun tidak, dalam kehidupan kita, perkara yang berlaku di sekeliling kita sebenarnya mampu untuk memberikan pengajaran dan pelajaran kepada kita. Dan hari ini saya nak bawa satu aktiviti yang selalu kita buat dan biasa kita buat, dan saya percaya anda di rumah, anda tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian selalu melakukan aktiviti ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, apakah aktiviti yang saya maksudkan? Ianya adalah berkaitan dengan aktiviti pemanduan. Ya, anda semua mesti pernah memandu ataupun sedang cuba untuk memandu ataupun sedang belajar untuk memandu, tak kiralah apa kondisinya. Sebenarnya aktiviti pemanduan dia banyak memberikan pelajaran dan pengajaran kepada kita dalam kita mengharungi kehidupan. Pertama sekali, sebelum anda mula memandu, anda tidak terikat di sisi undang-undang berkaitan dengan undang-undang di jalan raya, betul? Ya, sangat betul. Kita parking, orang lain aksiden, kita tak boleh dipersalahkan. Sebab bukan kita yang pandu, orang lain yang pandu. Selagi mana kita tak mulakan aktiviti pemanduan, selagi itu kita tidak terbeban dengan undang-undang jalan raya. Begitu juga dengan hukum syarak. Selagi mana kita belum mencapai tahap umur untuk kita dibebankan dengan tanggungjawab syarak, kita tidak akan dibebankan dengan tanggungjawab syarak. Siapakah dia orang yang dibebankan dengan tanggungjawab syarak? Iaitu kanak-kanak yang telah mencapai akil baligh ataupun mukallaf. Sebab itu, bila kita dah mula memandu, kita mula dipertanggungjawabkan. Sama ada kita suka ataupun tidak, kita dah mula dipertanggungjawabkan dengan undang-undang jalan raya. Sebab itu kita kena sentiasa berhati-hati, sebab ada undang-undang yang kita perlu ikut, yang perlu kita patuh. Begitu juga apabila kita telah mencapai umur baligh, kita telah menjadi seorang Muslim yang mukallaf ataupun sempurna, suka ke tak suka, wajib untuk kita patuh segala undang-undang dan peraturan syarak itu sendiri. Baik, yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, apabila kita memandu di jalan raya, pihak berkuasa dia tak pernah kira, tak pernah kisah kenderaan apa kita pakai. Kita pakai kenderaan mahal ke? Kita pakai kenderaan murah ke? Kita pakai motor ke? Kita pakai kereta ke? Tak pernah dihiraukan oleh pihak berkuasa jalan raya, sama ada polis, JPJ ataupun trafik dan sebagainya. Mereka tak pernah kisah, tetapi yang mereka kisah adalah sama ada kita buat salah ataupun tidak, sama ada kita langgar peraturan ataupun tidak. Begitu juga dalam agama, Allah tak pernah pandang bagaimana kehidupan kita, sama ada kita orang kaya, kita orang miskin, kita orang ada pangkat, ada darjat ataupun kayangan ataupun rakyat marahin. Allah tak pandang semua itu. Apa yang Allah pandang adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah ciptakan kita, tak kiralah kita ni pangkat macam mana sekalipun, yang penting kita kena ikut hukum syarak, patuh kepada perintah Allah. Kalau kita buat salah, Allah akan hukum kita ataupun kita akan mendapat dosa. Baik, yang ketiganya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap kali bila kita memandu dan kita melakukan kesilapan dan kesalahan yang melanggar undang-undang jalan raya, maka kita berpotensi untuk disaman oleh pihak berkuasa jalan raya, sama ada polis ataupun JPJ. Ya, sama ada kita disaman secara bersemuka ataupun melalui tanda tangan secara langsung melalui sekatan-sekatan jalan raya, ataupun saman melalui kamera, ya, melalui speed trap ataupun saman AES dan sebagainya. Kita akan disaman. Begitu juga bila kita melakukan kesalahan syarak, kita buat dosa, maka Allah akan beri kepada kita dosa. Allah akan hukum, Allah akan beri kepada kita, catatkan, malaikat kiri kanan akan mencatatkan amalan kita buat itu mendapat dosa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya bila kita telah disaman, sebelum kita bayar, kita ada ruang ataupun peluang untuk kita merayu dengan kesalahan itu, supaya mungkin dikurangkan saman ataupun dikurangkan kompaun dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga dalam kehidupan kita, bila kita buat salah,
bila kita buat sesuatu dosa, Allah beri ruang kepada kita untuk kita mohon ampun, untuk kita bertaubat di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau compound saman itu, mungkin kita dapat diskaun paling banyak 70 ke 80% sahaja diskaun. Tetapi bila kita buat dosa dalam agama, Allah boleh maafkan sehingga 100%. Dah delete dah dosa tu daripada kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan dosa, dan sebaik-baik, bahkan kita digelar pula sebaik-baik pendosa. Bagi orang yang buat dosa, digelar pula sebaik-baik orang. Sebaik-baik pendosa adalah orang yang memohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, bila kita memandu dah sampai ke destinasi, sudah pasti kita akan parking kereta kita dan kita akan meninggalkan kenderaan kita. Tak kiralah seberapa mewah pun kenderaan kita, bila kita dah parking, dah sampai ke destinasi, kita parking, kita naik ke rumah, kita pergi buat urusan kita, dan kita akan meninggalkan kenderaan kita itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bila dah sampai masanya, dah sampai destinasinya, kita akan meninggalkan kehidupan ini. Sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kehidupan kita mewah atau miskin, sudah pasti bila sampai masanya, Allah akan panggil kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan meninggalkan segala kehidupan kita, ataupun yang bahasa mudahnya kita panggil, kita akan mati. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aktiviti pemanduan banyak mengajar kepada kita tentang bagaimana mustahaknya untuk kita mengikut segala peraturan dan undang-undang syarak. Ada orang peraturan jalan raya begitu dia jaga, naik kereta nak pergi kedai depan pun dah pakai tali pinggang. Bagus, silakan teruskan amalan tersebut. Tapi bila bercakap tentang syarak, dia kena ada semangat yang sama, ikut segala peraturan-peraturan dan undang-undang syarak yang telah ditetapkan. Sehingga kita bertemu lagi dalam Rauhah Imam 1. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Suhaili, Imam 1 Masjid Daerah Utama Kuantan, Masjid Tengku Ampuan Afzan. Dan saya mohon juga kepada penonton-penonton sekalian untuk terus menyokong usaha kami dalam rancangan Rauhah Imam 1 dengan cara share, like, subscribe, dan kita kongsikan manfaat ini bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.